الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin mukminin, tuan-tuan, kita sambung balik baca kitab tanda kiamat kita. Hari kiamat sudah dekat, berkaitan dengan perbincangan bab beriman kepada hari kiamat. Dan buku yang atau kitab yang kita baca ini, dia bercakap berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Dan malam ini kita masuk, siapa yang ada muka surat yang ke-71, bab yang pertama, iaitu bab tanda-tanda kecil kiamat. Muka surat 71, bab yang pertama, iaitu bab tanda-tanda kecil kiamat. Pertama, penulis kitab kita, dia membawakan ta'rif asyratus sa'ah, definisi tanda-tanda kiamat. Apa maksud bila kita sebut tanda kiamat ni, apa dia? Itu dia bawa dulu. Sebelum dia cerita tentang apa itu tanda-tanda kiamat, dia cuba nak bagi kita faham, bila kita sebut tanda kiamat, apa dia? Dia sebut di sini tanda ataupun asyrat, disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apabila Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Nabi, dia tanya kepada Nabi dua soalan. Yang pertama, dia tanya tentang bila berlakunya kiamat. Dia kata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Beritahu aku bila berlakunya kiamat, tarikh berlakunya kiamat. Nabi menjawab, "Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il." Yang bertanya iaitu Jibril, yang ditanya iaitu Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya tak tahu. Sebab itu Al-Quran menyebut yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bilakah berlakunya kiamat. Allah menjawab, ia adalah urusan dan ilmu di sisi Allah. Maknanya, pengetahuan tentang tarikh sebenar kiamat merupakan urusan Allah. Hatta kan Nabi dan para malaikat termasuk Jibril tidak mengetahuinya secara tepat. Apabila Nabi jawab dia tak tahu, Jibril bertanya soalan yang kedua, iaitu akhbirni an amaratiha. Sekiranya kau tak boleh bagi tahu secara tepat bilakah berlakunya kiamat, khabarkan kepada aku tentang amaratiha, tanda-tanda kiamat. Sebab bila kita tak tahu sesuatu tu secara tepat, sekurang-kurangnya kita tahu tanda benda itu akan berlaku.
Kita mungkin tak tahu bila tarikh sebenar kita akan dipanggil balik bertemu dengan Allah. Bila tarikh waktu yang tepat kita mati, kita tak tahu. Tetapi walaupun kita tak tahu secara tepat berapa hari bulan kita akan dipanggil menghadap Allah, sekurang-kurangnya kita telah diberitahu dengan tanda-tanda kematian. Sebab berlaku atau tidak secara pasti di dalam pengetahuan Allah. Bagi kita orang beriman, kita yakin benda tu akan berlaku. Sama ada cepat ataupun lambat, pasti berlaku. Berlaku tak penting, tetapi menghadapi, bersiap untuk apa yang akan berlaku, itu yang penting. Mati tetap, tang mana, di mana, tak penting. Kita nak mati di rumah ke, nak mati atas kereta ke, nak mati di masjid ke, nak mati di pekan ke, nak mati di kampung ke, nak mati di luar negara ke, tak penting. Nak mati malam ke, nak mati siang ke, nak mati hari apa ke, nak mati tengah hari ke, tak penting. Tetapi persiapan untuk menghadapi kematian. Bila Jibril tanya Nabi tentang tanda-tanda kiamat, alamat, amaran kiamat, barulah Nabi cerita satu persatu. Sebab itu buku ini bukan memberitahu tentang tarikh kiamat, tetapi apa yang dikumpul dan ditulis adalah tentang tanda kiamat. Kita tak akan jumpa dalam buku ini tarikh kiamat, tapi apa yang akan kita jumpa dan kita baca, tanda kiamat. Itu benda yang penting lah, supaya bila keluar benda-benda tanda-tanda ini, bererti perkara yang kita sedang tunggu itu semakin hampir untuk berlaku. Maka disebut di sini bila dikatakan asyratus sa'ah, asyrat dalam bahasa Arab bermaksud alamah, iaitu tanda, alamat. Kan, alamat. Kita guna dalam bahasa Melayu alamat. Apakah alamat? Orang kata apa? Seseorang itu telah baligh. Dia ada tanda-tanda dia. Berubah suara dia, berubah bentuk muka dia, berubah dia punya cara hidup dia. Itu tanda-tanda orang yang dah baligh. Tanda-tanda. Itu makna alamat. Apakah alamat hari nak hujan? Ada pokok hujan, kelam, ada angin, awan, orang kata apa, mendung. Itu tanda-tanda nak hujan. Apakah tanda-tanda nak malam? Matahari terbenam. Kemudian kita kata apa lagi? Hari pun semakin orang kata apa, daripada cerah bertukar nak jadi gelap. Ini tanda-tanda nak malam. Itu makna alamat. Jadi bila disebut alamat kiamat, bererti benda-benda yang keluar sebelum kiamat. Secara mudahnya, bila orang tanya tuan-tuan, apakah itu tanda kiamat? Benda yang keluar sebelum daripada kiamat, untuk menunjukkan bahawa kiamat akan berlaku. Kan? Tetapi keluarnya tanda belum tentunya berlaku. Misalnya guruh berdentum, kilat sambar menyambar, awan mendung, tanda hari nak hujan. Kita menjangkakan hujan akan turun, tetapi awan yang mendung itu berarak lalu, maknanya tak berlaku hujan. Sebab itu pepatah orang Melayu menyebut apa? Guruh berdentum di langit, air di tempayan dicurahkan. Ini ada kaitan dengan keluarnya tanda belum tentu berlaku. Misalnya orang perempuan nak bersalin, kan?
Ada tanda-tanda dia nak beranak. Ayak ketuban pecah, sakit, darah keluar. Tapi kadang-kadang masuk hospital 3-4 hari belum beranak. Ayak dah keluar. Sehingga berlakunya apa yang disebut dengan bersalin awal, ataupun belah perut. Tapi tanda-tanda nak beranak tu ada. Tetapi kiamat dia tak macam tu lah. Bila keluarnya tanda, dia pasti berlaku. Cuma sama ada cepat ataupun lambat. Okey. Dan disebut secara ringkas lagi, tanda kiamat ini dibahagikan oleh para ulama kepada dua. Tanda kiamat itu ada dua. Satu, tanda yang disebut dengan asyratus sughra, tanda-tanda kecil. Yang ni banyak. Kita akan pergi satu persatu. Yang kedua, tanda-tanda besar, asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi sebagai orang Islam, kita kena bezakan tanda ni duduk dalam kategori besar ke, duduk dalam kategori kecil. Apa pentingnya untuk kita tahu yang ni kecil ke yang ni besar? Penting. Sebab apabila kita tahu yang mana kecil yang mana besar, kita boleh mengagak benda itu cepat ataupun lambat. Sebab kiamat ini tidak akan berlaku sehinggalah kesemua tanda-tanda besar keluar. Jadi yang ada lah ni semua yang kita tengok, yang kita nampak berlaku sekarang ini dalam kategori tanda-tanda kecil. Jadi maknanya kiamat ini, kalau mengikut apa yang kita lihat, masih lagi jauh. Masih lagi jauh. Apa penting untuk kita tahu jauh dengan dekat? Pentingnya tuan-tuan, untuk memberitahu pada manusia ini peluang untuk dia bertaubat itu masih luas. Walaupun telah banyak keluar tanda-tanda kecil kiamat, belum ada satu lagi tanda besar yang keluar. Dan selama mana belum keluar tanda besar, selama itulah taubat masih lagi diterima. Kata Nabi SAW, pintu taubat itu sentiasa dibuka sehinggalah terbitnya matahari daripada barat. Sekarang matahari keluar daripada timur. Sebab itu Jepun itu digelar dengan negara matahari terbit, kerana dia berada di timur. Keluarnya matahari daripada barat termasuk daripada tanda-tanda besar. Dan bila keluarnya tanda-tanda besar, Nabi SAW bagi tahu bahawa pintu taubat itu sudah ditutup. Jadi alhamdulillah, bila kita tengok benda-benda yang berlaku ni, kita masih lagi ada peluang untuk bertaubat. Manakala kiamat itu pula dibahagikan oleh para ulama kepada 3. Muka surat 72. Kita boleh tengok di situ. Kiamat, tanda kiamat ada 2, tanda kecil dengan tanda besar. Kiamat tu sendiri ada 3 jenis. Pertama, kiamat kecil. Kedua, kiamat wusta, pertengahan. Yang keempat barulah al-qiyamah al-kubra, kiamat besar. Kiamat kecil, as-sa'ah as-sughra, وهي موت الإنسان فمن مات
faqad qamat qiyamatuhu lidukhulihi fi alamil akhirah. Apakah itu kiamat kecil? Kiamat kecil ini kata para ulama, al-maut, kematian. Kiamat kecil ni mati. Sebab itu masyhur perkataan kita, bukan hadis tapi masyhur, ramai manusia yang tak akan bertemu dengan kiamat besar, tetapi semua manusia pasti akan bertemu dengan kiamat kecil. Dan kenapakah kematian manusia itu disebut dengan kiamat kecil? Kerana apabila dia telah meninggal, berpindahlah seseorang itu daripada alam dunia kepada alam akhirat. Jadi maknanya dia dah semakin dekat dengan kiamat. Kita ada berapa alam? Pertama kita ada alam rahim, kemudian kita keluar ke alam dunia sekarang ni, kemudian kita akan berpindah kepada alam transit. Ada 3-4 transit. Alam transit yang kita tak sampai lagi, alam barzakh, tempat dikumpulnya semua roh. Jadi orang yang berpindah daripada alam dunia ni masuk ke alam barzakh, mereka telah masuk untuk bertemu dengan alam yang kekal abadi, iaitu alam akhirat. Nampak? Alam dunia dengan alam barzakh yang kita duduk sekarang ini, kita pun tak tahu yang mana lebih lama kita duduk. Ada orang alam dunia ni panjang untuk dia, ada orang yang mungkin alam barzakh itu lebih panjang untuk dia. Tetapi kedua-dua alam ini kita tak akan duduk terus. Macam kita naik kapal terbang lah, kita nak pi Mekah, kita berhenti dulu tempat-tempat lain. Ada yang kita berhenti sehari semalam, ada yang kita berhenti 8 jam, ada yang kita berhenti setengah hari. Apa nama dia? Transit. Tetapi adakah kita duduk di situ buat selama-lamanya? Tak, kita ada tempat yang akan kita pergi. Jadi bilakah kiamat kecil kita tu tuan-tuan? Kita tak tahu. Tapi yang pasti tuan-tuan, kita akan bertemu dengan kiamat ni. Kedua, was-sa'atul wusta, kiamat pertengahan. Apa maksud kiamat pertengahan ni? Iaitu apabila Allah Ta'ala menukar suatu kaum dengan kaum yang lain. Allah basuh cerah satu kaum tu, sapu rapat, habis mati, Allah Ta'ala tukar dengan kaum lain. Proses itu disebut oleh para ulama sebagai kiamat sederhana. Sebab itu kita tengok bermula daripada zaman Nabi Nuh, Adam dia tak ada lagi kaum dia. Sebab itu Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama Nuh. Adam belum Rasul, dia hanya Nabi. Kerana Rasul syarat dia mesti ada kaum, dan yang ada kaum hanyalah bermula daripada zaman Nabi Nuh. Dan kita saksikan bermula daripada zaman Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Lut dan nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Apabila meninggalnya rasul mereka diganti dengan rasul yang lain, berlakunya apa yang disebut dengan digantinya kaum dengan kaum yang lain. Bagaimana kita lihat Nabi Nuh, Allah Ta'ala hapuskan kesemua yang ada di atas muka bumi ini, melainkan mereka yang mengikuti Nabi Nuh di atas kapal dia. Berlakunya apa? Berlakunya banjir besar. Kita juga melihat kaum Thamud, kaum Ad. Ni semua kaum-kaum yang Allah Ta'ala hancurkan di dunia lagi. Ada yang Allah Ta'ala terbalikkan bumi ni.
Ada yang Allah Ta'ala turunkan hujan batu. Ada yang Allah Ta'ala hancurkan dengan pekikan, suara yang kuat menjerit, sehingga matilah kesemua yang ada di atas muka bumi. Dan kita pun akan berlaku benda yang sama. Penggantian kaum demi kaum. Mati habis cerah, kan? Dan benda ni diakui oleh sains. Sains mengakui benda ni. Bila mereka kaji kewujudan minyak, macam mana minyak tu boleh berlaku, kan? Macam mana minyak tu boleh berlaku? Minyak itu adalah hasil daripada benda-benda hidup yang mati, kemudian timpa adalah bahasa mereka tu, mendak, dan dia bertukar menjadi minyak. Maknanya mereka mengakui bahawa sebelum daripada manusia hari ini, ada manusia-manusia dahulu yang telah dihancurkan dan diganti dengan umat manusia yang baru. Okey. Dan yang kita sedang tunggu dan akan berlaku, as-sa'ah al-kubra. Apa dia? Iaitu hari kiamat yang besar. Apabila bumi ini dihancurkan terus. Yang sebelum ni Allah Ta'ala tak hancurkan semua, dia hancurkan sikit-sikitnya. Bumi itu masih ada lagi. Tetapi apabila sampai yang disebut dengan as-sa'ah al-kubra, dunia ini akan dihancurkan berserta dengan apa yang ada di atasnya, dan manusia itu kesemuanya akan mati dan dibangkitkan semula. Itu yang kita bincang tentang kiamat besar. Okey, kita masuk kepada tanda-tanda kiamat. Ni baru kita nak sebut satu per satu. Tuan-tuan boleh buka muka surat 77. Buku bahasa Melayu tu muka surat 77. Boleh tengok di situ. Dia kata di sini, asyratus sa'ah as-sughra allati dzakaraha al-ulama kathirah jiddan, wa qad zakartu huna minha ma thabata bis-sunnah annahu min asyratis sa'ah as-sughra, wa taraktu ma lam yuthbit fi hudud ilmi al-qasir, wa dhalika ba'da an-nazar fi hadhihi al-ahadith. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang kecil itu begitu banyak disebut oleh para ulama. Tetapi di sini, yakni di dalam buku yang aku tulis ini, aku hanya menyebut apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Aku tinggalkan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, setahu dan sebanyak yang aku faham. Maknanya dia kata apa? Cerita dan fakta tentang tanda kiamat yang kecil ni cukup banyak. Tetapi dia telah pilih dan dia telah ambil yang mana hanya disokong oleh dalil. Pasal apa kita kata yang ni tanda kiamat? Dia bukmai hadis atau ayat Quran. Yang mana tidak ada hadis ataupun hadis yang lemah, dia dah tolong tolak buang. Sebab kiamat benda ghaib, benda yang kita tak nampak, benda yang disembunyikan oleh Allah, benda yang tak boleh dicapai oleh akal. Jadi bila akal tak boleh nak faham, akal tak boleh nak fikir, kita hanya beriman dengan apa yang disebut dalam hadis. Tak boleh nak reka, tak boleh nak tambah, dan tak boleh nak pandai-pandai buat. Itu makna beriman dengan perkara ghaib. Apa yang berlaku dalam kubur, apa yang berlaku dalam alam barzakh, kalau tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis, kita tak tahu. Nak bayang, nak imagine dalam kubur ular lagu mana, menjerit lagu mana, api lagu mana, kesemua itu bertentangan dengan akidah yang betul. Kita tak boleh buat cerita apa yang berlaku dalam kubur. Pilah lagu mana pun, hebat macam mana pun, kita tak akan boleh tahu apa yang duk berlaku dalam kubur.
Kita tak boleh. Hatta sehingga kan bunyi pekikan orang yang diseksa di dalam kubur itu pun kita tak tahu. Kita tak boleh dengar orang menjerit daripada kubur, melainkan Nabi ya. Lepas tu kita tahu mana kata orang menjerit. Kalau kita tak dengar, Nabi habang. Jadi cerita-cerita yang ada dalam TV yang kata tolong, aduh, itu hanyalah imajinasi pengarah yang rosak akidah. Faham tak? Bahasa saya ni tolong bagi faham, pasal bahasa paling rendah. Sakit. Itu semua mengarut. Walaupun niat dia baik, nak menyedarkan penonton, nak menimbulkan rasa takut di kalangan penonton drama. Niat yang baik tak boleh menghalalkan cara yang salah. Tak boleh. Bagi faham elok-elok prinsip ni, kita tak boleh. Kita nak gambarkan neraka tu api dia menjulang-julang, kemudian terjun. Depa buat macam apa kata? Scream di belakang, ustaz duk cerita di depan, neraka itu menjulang-julang, kemudian buat gambar api, buu. Itu semua rosak dari sudut akidah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut benda-benda gaib ini tak boleh dinalar. Bahasa yang betul ini dinalar. Dinalar ni apa? Dicapai, dijangkau oleh akal. Tak boleh. Tak boleh. Hatta kan kata para ulama, rupa bentuk syaitan pun haram untuk digambarkan, kerana manusia tak boleh tengok muka betul setan, tetapi jelmaan syaitan boleh. Sebab itu Nabi kata syaitan boleh menyerupa dalam bentuk anjing. Anjing apa? Anjing hitam. Tetapi rupa bentuk muka betul setan tak boleh. Sebab Al-Quran habang, la tarawnahum, kamu tak boleh tengok mereka, tetapi mereka boleh tengok kamu. Dia nak menyerupa, dia nak tukar pergi dalam bentuk jelmaan lain, boleh. Yang tu pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi bagi faham benda gaib ni, bagi faham elok. Okey. Seterusnya, kita tak payah ambil yang dia cerita panjang-panjang apa semua tu. Kita terus pergi kepada tanda-tanda dia. Yang pertama, tanda ni semua tanda kecil. Ini masih lagi dalam kategori tanda kecil. Ba'thatun Nabi, diutusnya Nabi. Itu tanda yang pertama. Diutus dan dilantiknya Rasul. Itu barulah tanda yang pertama. Sebab itu kata para ulama, tanda kiamat ini ada yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Ada yang sekali saja berlaku, habis. Ada yang berlaku sepanjang masa, dan ada yang berlaku dekat-dekat nak jadi. Macam Nabi ni telah berlaku dan sekali ya habis. Diutusnya Nabi, dilantik menjadi Rasul. Dalilnya telah diberitahu oleh Nabi sendiri bahawa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih Bukhari, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain, diutusnya aku
dengan berlakunya kiamat. Tarikh aku dilantik menjadi rasul dengan berlakunya kiamat, kahataini, seperti ini. Disebut di dalam riwayat yang lain, wa yushiru bi isba'ihi fayamudduhuma. Dia menunjukkan kepada dua jarinya, iaitu as-sabbabah wal wusta. Ni jari ni, as-sabbabah wal wusta, jari tengah dan jari apa dia ni, telunjuk kan, ni kelingking kan. Ni jari ni. Kata para ulama, apakah maksud di sebalik tanda ni? Pertama, nak habak, kata terlalu dekat. Kedua, nak habak, kata kiamat dengan diutusnya Nabi, tidak ada penghalang atau apa-apa di tengahnya. Nampak? Maknanya dekat dan hampirnya kiamat itu dianalogikan, dicontohkan, diisyaratkan dengan dua jari. Kangkang pi lagu mana, koyak pi lagu mana pun tetap dekat. Dan di antara Nabi dengan kiamat tak ada apa-apa tengah. Bila tak ada apa-apa, tuan-tuan, apa maksud yang kita boleh faham? Rumah hang dekat tak dengan rumah Tok Imam? Dekat, tapi selang 2 buah. Aku dekat lagi. Awak, aku selang sebuah. Aku dekat lagi. Tak ada selang apa? Faham tak? Oh, baru faham. Alhamdulillah. Dia kata dia dekat, tapi dia selang 2 buah. Ada penghalang 2 buah rumah, baru rumah dia dengan Tok Imam. Kawan tu sebuah. Kawan ni dinding dengan dinding tu bertemu. Tok Imam ketuk nak bubuh jam, dia luruh simen belah rumah dia. Punya dekat. Nak habak ni. Okey. Yang kedua, tanda kiamat. Berlaku dah? Berlaku. Tik. Berlaku. Mautun Nabi, kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kewafatan Nabi. Kita ni bahasa sangat, kematian, kewafatan, kemeninggalan dunia. Tapi kadang-kadang percakapan kita dengan orang bukan Islam kurang beradab. Kita dilatih daripada kecil lagi, bila cakap berkaitan dengan orang bukan Islam, kita disuruh bercakap dengan bahasa yang kasar. Kan? Bila anak-anak kita sebut, dia kata tokek kedai tu mati, "Hoi! Mampus!" Ini bukan Islam. Ini panggil huduh. Panggil huduh. Tak huduh. Panggil Islam dia. Quran kata apa? Wa qulu lin-nasi husna. Itu yang Quran ajak. Wa qulu lin-nasi husna. Dan hendaklah kamu berkata perkataan yang baik kepada manusia. Bukan pada orang Islam, pada manusia. Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bila lalu satu orang jenazah bukan Islam, Nabi bangun. Sahabat kata, jenazah kafir. Bukankah dia seorang manusia? Nampak? Cuma terkejut bewak kalau kita kata apa? Asing tu wafat dah. Muka depan metro. Pelik apa, tak ada masalah. Kalau anak dia dengar, dia kata pak saya mati. Oh, pak mampu ya, tak apa. Tak masuk Islam dah. Di dalam hadis daripada Auf bin Malik radhiyallahu an, Auf kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, u'dud sittan baina yaday sa'ah, ada 6 tanda sebelum kiamat.
Satunya mauti, apabila aku wafat atau kewafatan aku. Hadis riwayat Bukhari. Nampak? Nabi kita wafat bila? 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Hari kewafatan Nabi disepakati oleh para ulama 12 Rabiul Awal. Dan tuan-tuan, faqad kana mautun nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zam al-masaib allati waqa'at 'alal muslimin. Sesungguhnya kewafatan Rasul merupakan sebesar-besar musibah. Musibah yang paling besar, kedukaan kita yang paling besar adalah dengan kewafatan Nabi kita Muhammad. Sebab apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, uzlimatid dunya, gelaplah dunia ini. Telah tamat dan berhentilah wahyu daripada langit. Bersedihlah apa yang ada di langit dan di bumi. Mak kita mati, ayah kita mati, tak besar. Isteri anak kita mati, tak besar. Tapi bila Nabi kita meninggalkan kita, tuan-tuan, telah tamat hubungan kita dengan langit. Sebab itu kata Ibn Hajar radhiyallahu an, kata Ibn Hajar, kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengubah kehidupan sahabat. Mereka begitu sayang bila Nabi wafat dan terlalu sedih, sehingga ada di kalangan sahabat yang menolak untuk menerima bahawa Nabi telah wafat. Bila terlalu sayang. Antaranya yang tuan-tuan dengar, Umar Al-Khattab. Dia antara yang sampai awal masuk tengok jenazah Nabi, dia tak boleh terima, sehinggalah Abu Bakar As-Siddiq masuk. Tetapi hakikat manusia ni, tuan-tuan, akidah kita, kalau dia manusia, dia akan mati. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Allah kata, tidaklah kami menjadikan manusia sebelum daripada engkau, wahai Muhammad, kekal. Apakah setelah daripada kematian engkau ada yang akan kekal? Jadi yang kata Abu Ya tak mati, pergi bertemu dengan Allah Ta'ala, balik mai, semua itu bercanggah dengan Al-Quran. Hatta kan Nabi Isa pun akan wafat, cuma lewat. Tapi manusia ni, siapa pun, hakikatnya dia tak akan tongkat dunia. Ketiga, sebab itu tuan-tuan, bila Nabi mati, bukanlah berarti hidup kita ni tamat. Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi wafat, orang tak boleh terima, dia masuk melihat Nabi, dia cium bainal jabhah, di antara dua kening Nabi. Dia cium di antara dua kening Nabi. Bila Abu Bakar cium, kita juga boleh cium jenazah, tak ada masalah. Isteri boleh cium, anak-anak boleh cium. Jatuh titik dua titik air mata tu tak ada apa. Ada daripada duk larang apa kata, hanya cium hak air mata jatuh. Air mata jatuh, ingat boleh duk mangkit balik. Ini kan cerita Snow White. Merepek tak ada dah. Cium tak ada masalah. Isteri cium, dia kata batal ayat semayang. Hang ni mengarut lah. Ayat semayang nak buat apa lagi, dah mati. Ni nak semayang apa dalam barzakh dah. Dia tak boleh lagi batal ayat semayang. Batal apa duk kira ayat semayang batal tak batal. Sungguh pun pegang pendapat batal lah. Apa guna ayat semayang dia? Dia nak semayang ke lah tu? Bagi cium, tak ada masalah. Abu Bakar ciuman yang terakhir. Cuma jangan meratap. Yang ketiga, Fath Baitul Maqdis, dibukanya Baitul Maqdis. Ini tanah suci orang Islam yang ketiga.
Dibukanya Baitul Maqdis ni berlaku ataupun tidak? Telah berlaku. Yang pertamanya di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ni pun telah berlaku. Wa min asyratis sa'ah futiha atau fataha Baitul Maqdis. Faqad jaa fi hadits Auf bin Malik annahu qala, ini juga daripada Auf bin Malik, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'dud sittan baina yaday as-sa'ah, telah dibuka, salah satu tanda kiamat itu dibukanya Baitul Maqdis. Dan ia berlaku di zaman Umar Al-Khattab, apabila Umar telah berjaya mengambil Baitul Maqdis daripada orang Kristian, dan Umar telah membersihkan Masjidil Aqsa daripada orang Kristian dan orang Yahudi. Umar juga telah membina masjid. Jadi masjid yang ada hari ini adalah hasil binaan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan sejak daripada dulu sampai sekarang, tanah Baitul Maqdis ini menjadi rebutan antara tiga agama. Yahudi pun tuntut, Kristian pun tuntut, kerana dia kata di situlah letaknya Haikal Sulaiman, Masjid Nabi Sulaiman, milik orang Kristian. Yahudi pun kata di sinilah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka, Ardul Mi'ad. Orang Islam pun tuntut. Pertembungan antara ketiga-tiga agama ni dalam menuntut Baitul Maqdis tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Keempat, Ta'un Amwas. Berlakunya Ta'un. Ta'un ni apa dia? Penyakit yang berlaku di bahagian perut. Dia ni adalah sejenis wabak yang ada daripada zaman Nabi lagi. Ta'un ni. Sebab itu Nabi SAW sebut, sekiranya kamu berada di negeri yang ditimpa ta'un, hampa jangan keluar. Kalau hampa duduk tempat tu kena ta'un, hampa jangan pergi mana, hampa duduk situ. Tetapi kalau hampa tak pergi lagi, hampa jangan masuk. Di sini Nabi mengajar tentang kaedah kuarantin. Dan pasal apa Nabi tak bagi kita keluar daripada tempat yang kena penyakit wabak? Pertama, untuk menghalang daripada wabak itu pergi ke tempat lain. Yang kedua, nak mengajar manusia untuk tawakal. Dia duduk di tempat wabak, kalau mati, matilah. Kalau kata izin Allah tak kena, tak kena. Kita serah pada Allah. Tapi kita tak boleh keluar. Kita tak boleh larikan diri daripada tempat itu. Sebab Islam ni, kita duduk di situ, kalau kena wabak, kita yang naya. Tapi kalau kita keluar di tempat lain, orang lain akan kena. Dalam Islam, bila mudarat kecil dengan mudarat besar, hok ni kita seorang yang mati, yang ni kalau kita keluar ramai lagi mati, kita tu kena mati. Ini prinsip Islam. Dan berlakunya Ta'un Amwas ini pada zaman siapa? Juga berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Ta'un ni. Dan orang yang mati kerana ta'un ni, dia dapat apa? Dia mendapat pahala syahid. Salah satu daripada jenis mati syahid adalah kerana mati disebabkan ta'un. Dan disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, berlakunya ta'un amwas pada zaman Umar setelah penaklukan dan pembukaan Baitul Maqdis. Diriwayatkan telah berlakunya ta'un ini pada 18 Hijrah. 18 Hijrah. Dan dia berlaku di bumi Amwas, satu tempat nama Amwas. Dia tersebar sehingga ke seluruh bumi Syam, Jordan, Palestin, Syria. Itu kawasan bumi Syam. Dan telah mati ribuan sahabat. Diriwayatkan 25,000 orang Islam mati kerana ta'un. Dan salah seorang yang terkorban dan kubur dia ada di Jordan,
iaitu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah yang digelar Amin Hadhil Ummah. Salah seorang sahabat yang mati. Kalau tuan-tuan pergi di Jordan, tuan-tuan pilih pergi tengok kubur dia, Abu Ubaidah. Seorang sahabat yang dia ni perang sehingga kata sahabat, bila dibuka badan dia tu, tak ada satu bahagian yang tidak ada kesan luka, melainkan kesemuanya. Sebab tu dia nama Al-Jarrah, yang berdarah, yang luka. Tetapi tuan-tuan, dia tak mati di medan perang, dia mati kerana ta'un. Tu dia sahabat, tengok, keluar daripada Madinah, berjalan rata ceruk, mati di tempat lain. Dan yang terakhir pada malam ini, yang kelima, istifadah al-mal wal istighna 'anis sadaqah. Harta menjadi banyak dan manusia bertukar kaya sehingga sedekah tidak diperlukan. Ini berlaku tak? Telah berlaku. Benda ni telah berlaku. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yakthur fikumul mal fayafid hatta yuhimma ar-rabb al-mal man yuqabbiluhu minhu as-sadaqah wa yud'a ilayhi ar-rajul fayaqul la arba li fihi. Kata Nabi, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah harta menjadi banyak di kalangan kamu, sehingga akan seorang pemilik harta itu mencari-cari siapakah yang ingin untuk mendapatkan hartanya. Sampai apa? Sampai orang bawa duit pergi cari. Orang siapa nak terima sedekah. Dia tanya pula kat orang tu, adakah hang nak terima? Dia kata, aku pun sedang cari orang yang nak terima sedekah aku. Dia tu tanya kawan tu pun kata, aku pun duk cari. Sampai tera tu, tuan-tuan, benda ni berlaku dah? Telah berlaku. Dan paling masyhur, ia berlaku pada zaman Umar Abdul Aziz. Ini baru betul zakat lebih. Waktu ni baru kita boleh umum lebihan zakat. Sebab apa? Pasal tak ada orang nak terima. Macam manalah ada orang boleh masuk TV, pi duk mengaku kata zakat lebih, tapi dalam surat khabar ada orang jantung berlubang buat tabung, ada orang tuan-tuan sakit bawah otak nak operation pun kena masuk bersamamu. Ini satu benda yang mengarut. Zakat ni bila boleh diisytiharkan lebih? Bila? Apabila tak ada orang yang nak terima. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Umar Abdul Aziz. Dan dipindahkan zakat itu daripada bumi Madinah pergi ke mana? Umar bawa duit zakat Madinah tu pergi mana, tuan-tuan? Afrika. Pergi Afrika. Afrika ni kira bumi tak ada duit daripada dulu Afrika kan. Pergi di Afrika tu lah, ni Afrika tu. Orang Afrika tu kata pi bawa balik, kami pun tak tahu zakat kami nak pergi mana ni. Kalau Afrika pun lebih zakat, tuan-tuan, habis nak abang. Tempat hok kebuluk duit lebih. Ini telah pun berlaku. Dan dia kata lah dah tak berlaku, akan berlaku pada zaman Nabi Isa nanti. Sebab itu diceritakan, nanti kita akan sampai pada bab itu, 7 tahun pemerintahan Imam Mahdi, dunia ini akan dipenuhi dengan kemakmuran dan harta yang melimpah ruah. Lah ni tak berlaku lah kan? Sebab masih lagi ramai yang memerlukan sedekah. Tapi telah berlaku pada zaman Umar. Jadi tanda kiamat ni, dia boleh berlaku, berhenti dan berlaku balik. Itu yang disebut oleh para ulama. Jadi ini yang disebutkan harta menjadi banyak. Persoalan dia, sebelum kita nak bagi laluan pada azan ni, salahkah harta menjadi banyak? Orang semua pakai jadi kaya. Salah tak?
Haram tak? Itu soalan dia. Semua orang kaya, harta berlambak-lambak, sampai duit tu orang tak tahu nak buat apa. Jawapan dia tak salah. Sekiranya duit yang banyak itu daripada hasil yang halal, tak salah. Cari duit, kumpul duit, menjadi kaya bukan suatu kesalahan dalam Islam. Dan kalau kita dan hidup pada satu zaman yang semua orang kaya, kira kereta kalau rosak tak perbaik, bakar beli lain, kan? Rumah bocor sikit ni bukan tampung, tukar terus dinding ke silin, kan? Baju tu sehari dia pakai, lepas tu buang, banyak duit tak tahu nak bawa. Adakah zaman itu zaman yang rosak, zaman yang semua orang berdosa? Tak salah. Dan itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab tidak ada lagi manusia yang minta. Dan semua orang boleh mengeluarkan harta untuk dibelanjakan. Tak salah. Jadi jangan kita salah faham negatif. Orang kaya, orang cari duit ni orang jahat. Salah. Salah. Selagi mana sumber yang dia cari itu sumber yang halal. Okey. Kita bang dulu. Ada soalan, kita ambil masa jawab sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semayang istikharah, lepas solat ada orang cakap dia nampak macam cahaya bersinar. Orang kata tu kebenarannya, tapi kadang-kadang orang cakap benda tu bercampur dengan iblis. Nak tahu petunjuk yang sebenarnya tu macam mana? Okey. Salat istikharah ini ramai orang salah faham. Salah faham ni macam mana? Pertama sekali, salat istikharah ni dia bukan, maksud dia lepas kita semayang tu dia mai tanda-tanda pelik. Contoh mai cahaya ke, ataupun mai Sulaiman akhlakun ke, mai apa dia ni lembaga hijau ke apa ke, ataupun nampak bulan jatuh ke riba ke apa. Dak. Istikharah yang pentingnya kita nak tahu tak tahu itu melihat kepada Allah permudahkan kita untuk benda yang dia pilih untuk kita. Itu salah satu yang disebut oleh ulama. Misalnya, contoh kita nak tahu. Sebab secara tepat kita nak tahu itu pilihan Allah, kita tak tahu. Sebab benda ni ghaib. Allah yang pilihkan untuk kita ke, Allah yang tentukan, kita tak tahu. Tak ada surat mai, tak ada SMS mai, tak ada apa. Cuma mungkin kata ulama, katakanlah kita nak pilih antara dua orang laki-laki, kita nak kahwin A dengan B, kita pun istikharah. Satu lagi, salat istikharah ni dia yang pentingnya bukan salat tu, yang pentingnya doa tu. Contoh macam ni kita mangkit semayang duha 2 rakaat. Sebelum kita bagi salam semayang duha tu, kita doa istikharah tu. Sahabat sebut dalam hadis, Nabi ajak doa istikharah macam dia ajak kami Quran. Maksud dia apa? Yang penting dalam istikharah itu adalah doa tu. Yang panjang tu, Allahumma inni astakhiruka biqudratika wa ilmuka. Panjang lagi, kan? Itu yang penting, doa tu, doa istikharah tu. Dalam hadis yang sahih. Solat yang kita buat tu, apa-apa solat pun tak apalah, duha ke, tahajud ke, hajat ke, wuduk ke, hatta kan kata para ulama, salat fardu pun boleh jadi istikharah sekiranya dimasukkan doa istikharah. Sebab dalam Islam prinsip dia apa? Wasta'inu bis sabri. Apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Quran kata, dan apabila kamu nak minta tolong kepada Allah, sabar dan semayang. Istikharah kita nak minta tolong Tuhan pilih.
Jadi adab Tuhan ajak semayang. Semayang apa tak apa. Nampak? Bagi faham. Lepas tu kita doa. Okey, balik. Ni nak tahu ni, istikharah berjaya tak berjaya? Dan boleh dibuat berulang kali. Tetapi dengan syarat-syarat dia lah. Yang pertama sekali, sebelum istikharah tu, tak aci buat dah keputusan. Istikharah tu hanyalah nak berlakon lah kan. Dia dah pilih awal dah, dia dah tentu dah, dia dah cuk dah. Cuma dia istikharah pi kan. Lepas tu buat memang 2-3 malam duk mimpi dia. Allah istikharah dah hang pilih dia ni lah. A dengan lelaki B. Nak tahu mana ustaz Allah pilih bagi kita? Kita tengok urusan mana yang mudah untuk kita. Misalnya hak lelaki-lelaki A ni duk jauh. Kita kata ni mak ayah panggil suruh mai bincang, dia kata payah mak ayah saya tak boleh. Mak yang lelaki dua kata, tak apa mak ayah saya boleh dah. Ni satu tanda Allah pilih dia. Pasal yang ni mudah. Lepas tu mai pula tengok kan, yang satu tu mai sesat jalan. Dia tetang mana rumah ni? Aku tak tahu ni dia cari. Yang ni sampai tak dan pukul janji pukul 2, pukul 9 sampai dah. Ini. Yang ni tak sesat jalan ni Allah pemudah kan. Lepas tu nak urus menikah, bab menikah apa semua, jadi senang, jadi mudah, tak banyak bincang. Mai bagi tahu lagu mana dia kata kami ni anak perempuan seorang, kami nak kenduri pun tak banyak, paling kurang nak buatlah di hotel-hotel besar. Tak apa lagu mana pun dia jadi mudah. Yang ni mungkin tanda Tuhan pilih. Itu ya. Kan kita nak pergi mengaji di luar di dalam. Hak di luar tu jadi mudah, isi borang mudah, tahu keputusan awal, tempat pun dekat apa semua. Itu saja. Dia tak perlu pada benda-benda pelik lah kan. Tapi boleh jadi juga 1-2 hari hati kita duk teringat dekat dia pun boleh jadi juga. Tapi tanda tepat tak ada. Cahaya apa semua ni boleh jadi tak? Boleh jadi ya, tapi taklah kita tahu secara pasti. Selain daripada zakat emas dan zakat wang simpanan, zakat apa lagi yang kena bayar? Okey. Zakat ada 2 ya. Zakat fitrah dengan zakat harta. Dia 2 zakat ni tak banyak 2 ya. Zakat fitrah dengan zakat harta. Zakat harta ni yang ada pecahan-pecahan dia tu. Zakat fitrah hak yang kita bayar bulan puasa tu. Zakat harta dia ada pula emas, perak, harta karun, rikas, koek-koek belakang nak tanam pisang kaki, terkeluar mai payuk belanga emas. Kena zakat lah. Contoh lagi, pertanian, padi, gandum, barley kan. Okey. Perniagaan, zakat meniaga. Okey. Lagi zakat apa lagi? Penternakan, unta, lembu, kambing. Itu. Zakat satu lagi, yang ni agak kontroversi. Satu ulama yang sokong, satu ulama yang tak sokong. Zakat lain no problem, tak ada masalah, semua ulama setuju. Zakat ni yang khilaf. Zakat pendapatan, gaji, zakat gaji. Sebahagian ulama mengatakan ini adalah bid'ah dalam Islam. Tak ada zakat gaji. Kan? Ada sebahagian ulama yang kata zakat gaji termasuk dalam zakat simpanan. Contoh, gaji kita bersih, nak dikira bersih. Gaji 3,000, tolak semua 1,000. Kan? 1,000. 1,000 bersih sebulan. Bersih sebulan. Kan? Campur 12 bulan, setahun. 12,000 bersih. Cukup. Berapa nisab? 8,000 lebih. 8,000 lebih kot, tak silap saya. 12,000 dah lebih. Kena zakat. Dia kias pada zakat simpanan. Dia kata mana boleh kita bayar potong gaji tiap-tiap bulan, tak cukup setahun. Macam mana ulama kira tu kan? Tak cukup setahun. Kita duk keluar tiap-tiap bulan mana cukup lagi haul. Haul dia kena setahun. Yang ni tiap-tiap bulan, bulan 1 potong lah, bulan 2 potong lah, bulan 3 potong lah. Tu kira macam mana? Tak cukup haul potong lah. Ulama berhujah bahawa adanya dalil yang mengatakan sahabat mengeluarkan zakat sebelum daripada haul. Ada sahabat yang bayar zakat sebelum cukup nisab dan haul. Maka ulama ambil hujah itu menyatakan bolehnya mengeluarkan zakat sebelum
cukup tempoh matang. Sebab apa? Apabila ada sahabat yang bayar zakat sebelum waktunya, boleh, menunjukkan bolehnya kita potonglah daripada awal ni, walaupun tak cukup lagi setahun. Maka kesimpulannya, zakat gaji ni ada dalam Islam. Selepas kejadian tsunami ditakrifkan sebagai kiamat kecil, adakah tepat takrifan itu? Ya, ada berlakunya bencana alam. Bencana alam ni disebut dia adalah salah satu daripada tanda kiamat kecil. Kita akan tengok nanti antara yang disebut jelas dalam hadis apa dia? Zilzalah, gempa bumi. Dan tsunami ni adalah kata apa? Gempa bumi yang berlaku di dasar laut. Bila plak bumi itu bergeser, dia menghasilkan kata apa, tekanan air, dia tolak keluar. Jadi gempa bumi ni termasuk daripada tanda kiamat kecil. Apa hukum kanak-kanak yang belum balik? Contoh 8, ini soalan jawab dah ni. Hukum kanak-kanak belum balik, contoh 8 tahun dilatih menjadi imam kepada ibu dan kakaknya yang mana makmum tidak niat ikut imam. Budak-budak sekiranya mereka ini bacaannya baik, bacaannya betul, dan dia tahu hukum hakam tentang salat, dia boleh jadi imam. Tidak ada masalah. Sebab syarat untuk menjadi imam, Nabi kata afqah, a'lamu bi kitabillah wa afqahu bi sunnah. Orang yang faham tentang Al-Quran, orang yang faham tentang sunnah. Itu dia punya kriteria yang pertama. Bukan umur. Yang pertama sekali diukur pada baiknya bacaan. Kalau semuanya baik bacaan, diukur pada alimnya ilmu. Kalau semua orang sama level ilmu dia, barulah Nabi kata akbaru sinnan, dilihat pada usia. Jadi usia ni bukan syarat utama menjadi imam. Syarat utamanya baik bacaan dan faham hukum hakam. Soal dia kerak tak kerak, balik tak balik, tak ada dalam hukum. Dia kerak tak kerak, tuan-tuan, selama mana najis yang dihukum tak boleh ni, najis yang duk luar. Najis yang duk dalam, agama tak ambil bab. Faham tak? Najis yang duk dalam ni, agama tak ambil bab. Kalau nak kira najis yang duk dalam ni tak boleh, kita orang tak boleh mayang dalam perut ni, tik duk ada, tak keluar mai. Betul tak? Lampu kita ada tik tak? Dia kata dia ni tak kerak lagi, tik duk ada dalam kulit tang kepala tu, tang kepala kemaluan dia tu, bawah kulit tu ada tik. Macam lah yang lampu ang tu pun. Janji dia tak keluar mai, dia keluar mai tak boleh, lagi dia duduk dalam tak apa. Kan? Ini tidak ada dalam sebab itu budak-budak tidak ada masalah berada dalam satu sah dewasa. Hatta kan Nabi sendiri, Al-Hasan naik atas belakang. Kan? Al-Hasan ketika itu masih lagi kanak-kanak. Ustaz tahu mana kata Al-Hasan kanak-kanak? Kalau tak kanak-kanak, tak kanak khabar tengkok Tok Wan kot. Tu pun nak tanya. Dia naik Al-Hasan naik atas bau. Kan? Tapi Nabi SAW tidak membatalkan salatnya. Wallahu ta'ala. Terputus dengan wahyu, maknanya terputus wahyu. Inqita' al-wahyu, inqita' al-wahyu disebut dalam kitab kita ni. Apabila Nabi SAW wafat, terputusnya dengan langit itu bukan terputusnya dengan Jibril ke, terputusnya dengan Allah Ta'ala. Mereka itu sentiasa ada, cuma hubungan wahyu. Sebab apabila Nabi wafat, tidak turun lagi wahyu ataupun Al-Quran. Sebab apa benda ni musibah? Sebab di zaman sahabat, bila berlakunya masalah, bila berlakunya benda-benda yang mereka tak faham, mereka tanya pada Nabi, turun wahyu, selesai masalah. Tapi bila berlaku di zaman kita, kita tak ada. Wahyu tak turun cerita, wahyu tak turun mahabat. Cuma yang ada pada kita Al-Quran. Adakah kita perlukan lagi wahyu? Wahyu sentiasa diperlukan. Cuma bila wahyu tak turun, kita berpegang dengan apa yang ada, iaitu Al-Quran.
Al-Quran ni dia cerita semua tapi tak detail. Tak detail ni maksud dia apa? Dia tak cerita apa yang berlaku dalam masalah lah ni. Kan? Cuma dia habaq hak umum-umum. Tapi zaman sahabat dulu, laki bini ya. Bini tuduh laki tuduh bini berzina. Report dekat Nabi, Quran turun. Rumah tangga. Selesai masalah. Tapi zaman kita tak ada benda tu. Dan bila tak ada benda tu, kita akan tengok nanti berlakunya perselisihan dan perpecahan. Sebab dulu bertengkar, balik tanya Nabi, turun wahyu, selesai. Zaman lah. Tapi balik pada Quran pun belum tentu. Belum tentu ni bukan Quran tak boleh selesai, jangan salah faham. Belum tentu orang nak ikut. Ada? Mak tanya? Ada orang umpan? Tanya. Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita tangguh kelas kita pada malam ini. Esok kita ada kelas di Masjid Guak Gajah. Kita ada kelas di Masjid Guak Gajah. Dia beritahu kita dia tak ada bulan lepas kita buat Arab. Rabu dengan Khamis sepatutnya kita ada kelas. Tetapi saya terpaksa tangguh juga Rabu dengan Khamis ni sebab saya ada ceramah di Kelantan. Rabu Khamis ni tak ada kelas. Jumaat ada balik. Jumaat ada balik macam biasa. Rabu Khamis ni tangguh sekali lagi kerana saya ada program ceramah di Kelantan. Jadi esok ada lagi sehari. Apa-apa pun tuan-tuan ambil yang mana baik pada malam ini, dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.